Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini untuk kita berkongsikan hukum-hukum berkait dengan bulan Ramadan khususnya. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, seperti biasa, jangan lupa untuk kita sama-sama kita subscribe channel YouTube kami Akademi Mukarramah, like, share dan komen. Seterusnya jangan lupa untuk menekankan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada pihak kami. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asuman nahar wa la aquman al-lail ma 'ishtu. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام دهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Di dalam hadis baginda Nabi yang kita nak berkongsikan pada hari ini berkenaan dengan hukum berpuasa sepanjang tahun. Di dalam sebuah hadis, peristiwa tersebut pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr, beliau berkata bahawa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah berkata, sahabat ni telah berkata, wallahi la asumannan nahar, bahawa demi Allah aku akan berpuasa sepanjang hari, wala aqumannal lail ma 'ishtu, dan aku akan bangun malam, solat malam sepanjang hidup aku. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Lalu sahabat ni, ketika mana kisah tersebut, peristiwa tersebut telah sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabat ni kata, demi ayah dan ibuku bahawa benarlah akulah yang mengatakan perkara tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, fa innaka la tastati'u dhalik, kamu tidak akan mampu melakukan demikian. Fasum wa aftir, kata baginda Nabi, puasa dan berbuka. Wa qum wa nam, bangunlah malam kemudian tidur. Wasum minasyahri 3 ayyam, kemudian berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanah bi10 amsalha, kerana setiap kebaikan akan digandakan 10 kali ganda semisal dengannya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan begitu juga puasa selama setahun, sepanjang hari. Qultu inni utiqu afdala min dzalik. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr ni, dia mengatakan bahawa inni utiqu afdala min dzalik, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih daripada perkara tersebut. Lalu Nabi SAW memberi cadangan lain. Fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau macam tu, puasa sehari dan berbukalah 2 hari.
Lalu sahabat ni berkata lagi, inni utiqu afdala min dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu melakukan yang lebih baik lagi daripada itu. Lalu Nabi SAW bersabda, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasa sehari dan berbukalah. Berbuka sehari. Maksudnya selang-selang. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Kata baginda Nabi, demikianlah cara puasa Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, dan itu merupakan seafdal-afdal ataupun puasa yang terbaik. Lalu sahabat ni berkata lagi, faqultu inni utiqu afdala min dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu lagi buat lebih baik daripada tu. Lalu Nabi SAW di akhir hadis ini Nabi kata, la afdala min dhalik, tidak ada puasa ataupun tidak ada puasa yang terbaik ataupun yang paling afdal selain daripada puasa Nabi Dawud alaihi salam. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana dalam perbahasan fiqh terdapat beberapa pandangan berkenaan dengan hukum seseorang berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari dia berpuasa. Yang pertama, pandangan pertama yang mengatakan harus berpuasa sepanjang tahun ataupun sepanjang setiap hari. Dengan syarat tidak menafikan hak diri sendiri dan juga tidak menafikan hak di bawah tanggungjawabnya. Dan juga tidak memudaratkan diri sendiri. Jadi pandangan pertama mengatakan harus bagi seseorang yang dia yakin dia tidak akan memudaratkan dirinya dan juga tidak akan mengabaikan tanggungjawab orang sekelilingnya ataupun di bawah tanggungannya, maka hukum orang yang sebegini dibolehkan, harus. Yang ini merupakan pandangan di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Seperti orang yang pencen. Okey, dah pencen, dah tua. Tiap-tiap bulan gaji masuk. Isteri pun dah tak ada, anak-anak dah besar. Mungkin orang jenis macam ni mungkin boleh beramal dengan harus baginya untuk dia berpuasa sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun. Dan ada pandangan yang kedua mengatakan makruh. Makruh kerana dengan berpuasa sepanjang hari ataupun sepanjang tahun boleh melemahkan diri dan juga boleh berpotensi untuk memudaratkan diri sendiri. Ini pandangan adalah pandangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki dan juga sebahagian daripada pandangan mazhab sebahagian daripada ulama Syafi'i dan juga Hanbali. Dan ada pandangan yang keras yang mengatakan haram terus untuk berpuasa sepanjang tahun, yakni setiap hari. Ini pandangan Ibnu Hazmin Daud Az-Zahiri yang mengatakan bahawa haram untuk seorang yang berpuasa sepanjang tahun kerana berdasarkan hadis larangan daripada Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan bahawa batal dan tidak sah puasa orang sepanjang tahun, yang beramal dengan puasa sepanjang tahun. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan daripada hukum kita berpuasa sepanjang tahun adalah harus bagi seseorang untuk berpuasa sepanjang hari, selagi mana tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak mengabaikan tanggungjawab diri dan juga di bawah tanggungjawabnya. Tetapi ia akan berubah menjadi makruh sekiranya dengan berpuasa sepanjang hari tersebut boleh memudaratkan diri sendiri dan boleh menyebabkan seseorang tersebut cuai ataupun culas terhadap tanggungjawab beliau terhadap orang-orang di bawah tanggungjawabnya. Namun di sana ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, la sama man sama al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lama ataupun sepanjang masa. Jadi kata ulama, hadis tersebut, larangan tersebut yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis tersebut merujuk kepada orang yang berpuasa dalam masa yang sama dia berpuasa juga pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti dua hari raya Aidul Fitri dan juga hari raya Aidul Adha, dan juga pada hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik 13, 14 dan juga 15 pada bulan Zulhijjah. Jadi orang yang berpuasa setiap hari dan langgar habis hari-hari yang diharamkan, maka orang macam inilah yang dilarang oleh Nabi SAW ataupun orang yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis tadi, la sama man sama al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa berterusan. Adapun orang yang berpuasa sepanjang hari, setiap hari dia berpuasa,
Cuma dia tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang sahaja, yang 5 hari tadi. Pada hari tersebut saja dia tidak berpuasa. Maka hukum sebagaimana yang telah kita kongsikan pada sebentar tadi, harus bagi puasa sekiranya tidak memudarat dan tidak mencuaikan tanggungjawab orang di bawah tanggungjawab dan sekelilingnya. Tetapi menjadi makruh sekiranya memudaratkan diri sendiri dan juga mengabaikan tanggungjawab sekiranya dia berpuasa sepanjang hari. Namun sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa sepanjang hari diharuskan oleh para ulama sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi, namun para ulama sepakat mengatakan bahawa puasa yang afdal, seafdal-afdal puasa yang terbaik adalah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, kemudian bukalah sehari. Sehari puasa, esok tak puasa. Tu kemudian puasa balik, selang-selang. Jadi para ulama juga sepakat mengatakan bahawa puasa yang terbaik adalah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cadangkan, Nabi syorkan kepada sahabat tadi, Abdullah bin Amru tadi ni. Menunjukkan bahawa sehebat macam mana pun kamu, sesemangat macam mana pun kamu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada batas-batasnya. Maka Nabi bagi jalan keluar. Kalau betul nak puasa, kalau betul bersemangat untuk melakukan ibadah, maka Nabi bagi jalan keluar. Nabi bagi jalan penyelesaian, iaitu dengan cara puasa yang terbaik adalah kita puasa sehari, kemudian kita berbuka. Selang-selang puasa. Dan begitulah para nabi Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Mereka bukan sekadar memberikan hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus, tetapi mereka juga memberi jalan keluar, memberi jalan penyelesaian. Ini antara kaedah yang sepatut ditiru dan juga dicontohi oleh umat-umat Islam. Kita bukan sekadar menghukum, tetapi kita juga memberi jalan keluar. Di dalam ayat lain seperti mana dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, ketika mana kaum Nabi Lut alaihi salam datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam untuk bertemu dengan tetamu-tetamu Nabi Lut alaihi salam. Apa kata Nabi Lut alaihi salam? Qala ya qaumi haula'i banati. Wahai kaum aku, ini anak-anak perempuan aku. Hunna atharu lakum. Mereka lebih suci bagi kamu. Ini yang sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat ke-78. Nabi Lut alaihi salam diutuskan kepada kaum yang lelaki-lelaki yang sukakan kepada lelaki-lelaki. Jadi Nabi Lut AS bukan sekadar melarang, bukan sekadar menghukum kaumnya dengan perbuatan tersebut, perbuatan yang dibenci, yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar menghukum, tetapi Nabi Hud AS juga memberi jalan keluar. Ni anak-anak perempuan aku, mereka ni lebih suci dan lebih baik untuk diri kamu daripada kamu mencari orang lelaki. Lelaki sama lelaki. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada keadaan-keadaan yang sahabat-sahabat ni semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penyelesaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jalan keluar yang terbaik. Antaranya dalam kisah kita pada hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan kepada sahabat Abdullah bin Amru, janganlah berpuasa sepanjang hari, kerana mungkinlah suatu hari nanti dia akan memudaratkan ataupun menyebabkan kita culas dengan tanggungjawab kita. Maka Nabi SAW suruh Abdullah bin Amru untuk meniru puasa Nabi Daud AS. Yang ini sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis, adalah hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, ketika mana dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Dan sebaik-baik salat adalah salat Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful laili. Baginda Nabi Daud AS tidur separuh malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan beliau bangun pada sepertiga malam. Wa yanamu, kemudian beliau kembali tidur sudusahu, 1/6 malam daripada kehidupan dia, harian dia.
Jadi di dalam hadis lain juga menceritakan kelebihan puasa Nabi Daud alaihi salam, dan kita tengok banyak hadis-hadis dan juga di dalam Quran menceritakan bagaimana Allah dan Rasul memuji ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud alaihi salam merupakan sunnah. Puasa Nabi Daud alaihi salam merupakan sunnah qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana ada sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Khamis dan sebagainya, sunnah-sunnah fi'liyah. Tetapi puasa Nabi Daud alaihissalam adalah tuntutan dan saranan sunnah qauliyah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mengatakan bahawa sunnah qauliyah lebih kuat berbanding daripada sunnah fi'liyah. Atas hujah kerana sunnah fi'liyah ada ketikanya perbuatan-perbuatan Nabi tinggalkan. Nabi tidak melakukan kerana sebab-sebab yang tertentu ataupun kerana terdapat ada perkara yang lebih baik, ada maslahah yang lebih utama untuk didahulukan. Sebab itu kita melihat kepada puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi SAW sendiri mengatakan bahawa puasa Nabi Daud adalah seafdal-afdal puasa. Tetapi kita melihat dalam kehidupan baginda Nabi SAW, Nabi tidak melakukan ataupun Nabi tidak melazimi ibadah Nabi Daud AS. Sedangkan puasa ataupun ibadah tersebut adalah puasa yang terbaik. Nabi sendiri yang mengatakan. Tetapi kenapa Nabi sendiri tidak melakukan puasa Nabi Daud AS? Maka para ulama mengatakan bahawa di antara tanda kasih sayang Nabi SAW, Nabi SAW tidak melakukan amalan yang baik. Nabi SAW ada ketikanya Nabi tidak melakukan amalan yang soleh dalam bentuk yang terbaik. Kerana apa dia? Kerana Nabi SAW tidak mahu menyusahkan umat baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi mampu untuk melakukan puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik, ibadah yang terbaik. Tetapi Nabi meninggalkan amalan ataupun puasa yang afdal tersebut kerana Nabi tidak mahu menyusahkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Nabi tidak akan berbuka. Ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sehingga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Nabi tidak berpuasa. Ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sahabat-sahabat Nabi mengatakan bahawa baginda tidak akan tidur. Dan ada ketikanya Nabi SAW Nabi tidur sehingga kan sahabat-sahabat baginda Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi tidak akan bangun untuk solat malam. Menunjukkan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahawa pengurusan ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, Nabi menguruskan ibadah amalan harian baginda Nabi SAW sesuai dengan keutamaan yang hendak Nabi capaikan. Sehingga kan kita boleh melihat dalam kehidupan seharian baginda Nabi SAW banyak dalam ibadah-ibadah yang dalam berbentuk afdal, dalam bentuk yang terbaik, tetapi tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW kerana tidak mahu bahawa untuk umatnya menganggap bahawa amalan ataupun ibadah tersebut menjadi suatu kewajipan yang mesti dilakukan. Ini kita boleh melihat kepada sebuah hadis Nabi SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika tak menyusahkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tidak menyusahkan umat aku, pasti aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak berwuduk. Jadi di dalam hadis tersebut menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat mementingkan maslahah umatnya. Sehingga kan ada ketika Nabi SAW tidak membuat amalan yang terbaik, meninggalkan amalan yang terbaik kerana untuk menunjukkan kepada umat Nabi SAW bahawa perbuatan ataupun amalan tersebut adalah amalan yang berbentuk sunat sahaja. Tidak mahu menyusahkan umat Nabi SAW. Apa yang penting, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengurusan dan juga bagaimana Nabi SAW
menguruskan ibadah seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mementingkan ataupun diibaratkan sebagai dalam pengurusan ibadah Nabi bahawa apa yang paling memberi manfaat dan apa yang memberi kebaikan terhadap diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Maka begitulah hebat pengurusan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam amalan yang terbaik sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya Nabi tidak melazimi ibadah ataupun amalan tersebut. Kerana nak memberi di dalam sebuah hadis lain, Nabi ada dalam sebuah hadis Nabi menceritakan bahawa dalam kehidupan seorang manusia ni dia ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Pada diri ada hak yang perlu ditunaikan. Pada tubuh badan kita ada hak yang perlu kita tunaikan. Pada suami, pada isteri, pada keluarga kita ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Sebab tu di dalam ibadah kita perlu membuat pengurusan yang terbaik. Janganlah sampai kita membuat ibadah menyebabkan memudaratkan diri dan juga mengabaikan tanggungjawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang sekeliling kita. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu saja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hukum hakam berkaitan dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun dan juga hukum hakam dan juga kelebihan-kelebihan berkaitan dengan puasa Nabi Dawud alaihi salam. Sekadar tu sahaja perkongsian untuk hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.